السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, kesempatan kepada kita untuk kita terus hidup di atas muka bumi ini sebagai seorang manusia yang biasa. Alhamdulillah, kita diberi nikmat segala-galanya. Kita diberi udara, diberi minum air, diberi makan, diberi tempat tinggal, diberi pakaian, diberi segala kelengkapan, segala keperluan, segala-galanya cukup. Apa yang tak cukup dalam hidup kita ni? Allah sediakan semuanya. Walaupun kita nampak daripada sudut zahir, kita yang buat. Daripada sudut zahir ada orang datang hantar pada kita. Daripada sudut zahir kita pergi keluar, pergi kedai, kita beli makanan, kita makan. Tetapi hakikatnya segala-galanya datang daripada Allah. Sebab tu hari ini kita kena belajar, saya dan tuan-tuan semua, kita semua kena belajar. Bila kita lihat setiap perkara yang datang kepada kita, setiap perkara yang berlaku kepada kita, kita nampak setiap perkara yang berlaku di hadapan mata kita, kita lihatlah dengan mata hati. Kita lihatlah dengan basirah, bukan hanya melihat dengan mata kasar. Kita lihatlah dengan basirah, kita lihatlah dengan mata hati bahawa di belakangnya ada Allah yang Maha Esa yang menentukan segala-galanya. Ada Allah yang mentadbir urus, yang mengawal, yang memelihara, yang menyediakan segala-galanya untuk kita. Jadi tak dapat tidak, sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena merasa syukur dan merasa sabar dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, hari ini insya-Allah musannif akan kongsikan dengan kita kisah bagaimana berterusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cekal itu sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya Nabi, bersungguh-sungguhnya Nabi dalam menunaikan tugas yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Rasul Nabi diutuskan kepada kaum Quraisy untuk membawa mereka kepada Allah. Jadi selepas Allah melihat kaum Quraisy ini mereka telah melakukan kerosakan yang begitu banyak,
Mereka telah minum air daripada tengkorak manusia. Mereka telah berjudi dengan membelah perut wanita yang bersalin. Mereka telah melakukan apa sahaja kerosakan, membunuh, berjudi, minum arak, dan kerosakan yang mereka buat itu melampaui batas. Sebab tu Islam dia ada batasan. Ya Allah kata dalam Al-Quran, tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Allah kata itulah had-had Allah, itulah batasan-batasan Allah. Al-Quran, dalam Al-Quran dia menerangkan batasan Allah, menerangkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Islam dia ada hukumnya, dia ada had batasannya. Jadi kita sebagai orang Islam, kita telah menyerahkan diri patuh dan taat kepada Allah. Jadi Allah kata kamu jangan lebih daripada batasan ni. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan had-had yang Allah Taala telah tetapkan. Kamu kena buat begini, begini, begini. Kamu tidak boleh melakukan begini, begini. Kamu kena buat. Kamu kena taat perintah Allah. Kamu tak boleh melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh melakukan larangan Allah, kena ikut perintah Allah. Ada had-had batasan yang Allah Taala telah tetapkan. Sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, yang telah menyerahkan diri patuh taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena ikut. Kita tak boleh lebih daripada itu. Sebab Allah kata tilka hududullah, itulah had batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yata'adda hududallah, sesiapa yang lebih, yang melampaui batas, yang keluar daripada had batasan, lebih daripada had batasan itu, maka mereka adalah orang yang zalim. Mereka adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi tuan-tuan, bila kita langgar perintah Allah, kita buat larangan Allah, kita tak ikut apa yang Allah suruh, dan kita buat apa yang Allah larang. Allah kata A, kita buat B. Allah kata B, kita buat A. Maka kita ini adalah orang yang telah zalim ke atas diri kita sendiri. Apakah definisi ta'arif kepada zalim? Zalim tu apa? Zalim ialah kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempatnya di sini, kita meletakkan bukan pada tempatnya. Solat mesti dalam waktu, kita solat di luar waktu. Solat subuh ada waktunya, solat zuhur ada waktunya, solat asar ada waktunya, solat maghrib ada waktunya, solat isyak ada waktunya. Kita mesti kena tunaikan solat dalam waktu yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Itulah waktu-waktu Allah. Allah dah tetapkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak waktu. Dan dalam waktulah kita kena letakkan solat itu di dalam waktunya. Tapi kalau kita solat di luar waktu, seolah-olah kita telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Solat tempatnya adalah waktunya. Waktu. Begitu juga bulan Ramadan. Bila sampainya bulan Ramadan, tak lama dah nak sampai bulan Ramadan. Beberapa hari je lagi. Mungkin 2 bulan. 2 bulan setengah je lagi untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Bila sampai bulan Ramadan, Allah kata kamu semua kena berpuasa sebulan bulan Ramadan. Kita tak puasa. Kita qada balik puasa kita itu di luar waktu. Sebab tu dalam hadis bagi tahu, satu hari yang kita tinggal puasa di bulan Ramadan, kita tidak boleh, walaupun kita puasa qada balik satu hari yang kita tinggalkan di bulan Ramadan itu, kita qada seumur hidup kita puasa. Tidak dapat membalasi ataupun tidak dapat menyamai satu hari berpuasa di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana tempat bulan Ramadan, tempat puasa di bulan Ramadan adalah dalam bulan Ramadan. Begitu juga menunaikan haji. Kita tak boleh buat haji musim lain. Zakat, kita tak boleh mengeluarkan zakat sesuka hati. Duit zakat dia bukan macam duit sedekah. Dia bukan macam duit infak. Zakat mesti disampaikan kepada 8 asnaf yang Allah sebutkan. Ada tempatnya. Setiap perintah Allah itu ada tempatnya. Jadi sekiranya kita langgar, kita tak buat apa yang Allah suruh, ataupun kita buat apa yang Allah larang, maka seolah-olah kita telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan itulah definisi zalim. Jadi bila kita melanggar perintah Allah, kita melanggar had-had Allah Subhanahu wa taala, bermakna kita telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Bila kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, betullah Allah kata, tilka hududullah, itulah had batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah, sesiapa yang melampaui had batasan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang zalim. Fa ulaika humudz zalimun, mereka adalah orang yang zalim. Jadi mari kita lihat, sama-sama kita baca, insya-Allah. Saya akan bacakan bagaimana istiqamahnya Nabi, berterusannya Nabi SAW, dan cekalnya Nabi SAW, dan bersungguh-sungguhnya Nabi SAW dalam menunaikan tugas yang baginda diutuskan. Baginda diutuskan menjadi seorang Rasul untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dihantar kepada kaum Quraisy. Selepas Allah melihat kaum Quraisy ini telah melampaui batas, had batasan Allah itu begini, last. Ada had batasan. Jadi kalau dah melampaui, maka Allah lihat dah lebih. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Sesiapa yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia, maksudnya mengutamakan hawa nafsunya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Tetapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, sesiapa yang takut kepada Allah dan duduk berdiri berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menahan nafsunya daripada melanggar perintah Allah dan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah syurga, tempat tinggalnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi dihantar kepada kaum jahiliyah, kaum Quraisy, kaumnya sendiri, kaum Nabi sendiri. Kalau kita lihat, kita baca sejarah umat-umat yang terdahulu, Nabi-Nabi yang terdahulu, Allah tidak melantik Nabi bukan daripada kalangan mereka. Allah hantar orang lain untuk beri peringatan kepada mereka. Allah tak buat macam tu. Allah tidak melantik orang lain yang lain daripada kaum mereka untuk beri peringatan kepada mereka. Tidak. Allah melantik satu orang daripada kaum mereka sendiri untuk bangun, dilantik menjadi seorang Nabi ataupun dilantik menjadi seorang Rasul untuk beri peringatan kepada mereka. Untuk inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Untuk memberi penyaksian kepada mereka, untuk beri peringatan kepada mereka, untuk beri berita gembira kepada mereka, untuk mendakwah mereka, untuk membawa mereka, dakwah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sirajan munira, untuk menjadi pelita kepada mereka. Bukan orang lain, orang yang datang daripada kaum mereka sendiri. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilantik menjadi seorang nabi dan seorang rasul daripada kalangan kaum Quraisy. Nabi dilantik menjadi nabi, Nabi dilantik menjadi rasul ketika mana umur 40 tahun. Ketika mana umur 40 tahun, Nabi dilantik menjadi rasul dan dilantik menjadi nabi. Sebelum Nabi dilantik menjadi nabi, Nabi dilantik menjadi rasul, Nabi adalah seorang manusia biasa yang datang daripada kaum Quraisy, yang hidup seperti mana kehidupan kaum Quraisy, yang memakai pakaian seperti mana kaum Quraisy, yang berdarah daging kaum Quraisy. Jadi Allah tidak hantar orang lain yang lain daripada kaum mereka untuk dakwah mereka. Jadi Allah lantik seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul dan untuk menjadi nabi dan untuk memberi peringatan kepada mereka. Bermacam-macam dugaan sebelum Nabi dilantik menjadi nabi, seperti mana yang tuan-tuan tahu, Nabi dipanggil seorang yang amanah, Nabi dimuliakan, Nabi diagungkan, Nabi dimasyhurkan kerana beliau adalah pemuda kaum Quraisy yang akan membawa kaum Quraisy, yang akan mengetuai kaum Quraisy, yang akan menjadi pemuka kaum Quraisy. Tiba-tiba ketika mana umur 40 tahun, Nabi dilantik menjadi seorang nabi, Nabi dilantik menjadi seorang rasul, tiba-tiba membawa agama yang lain, membawa satu nasihat, membawa satu dakwaan, membawa satu dakwah, membawa satu da'iyah
kepada mereka yang baharu yang mereka tak boleh terima. Dan pada ketika itu Nabi, seperti mana yang kita dah baca sebelum ni, Nabi menerima tomahan, menerima fitnah, menerima segala macam ujian yang diberikan kepada Nabi. Adakah Nabi meninggalkan dakwah Nabi? Adakah Nabi tinggalkan? Tidak. Nabi teruskan istiqamahnya Nabi, cekalnya Nabi SAW, walaupun bermacam-macam dugaan, bermacam-macam tomahan, bermacam-macam fitnah, bermacam-macam kata-kata kesat, bermacam-macam perkara yang buruk, yang keji, yang dihina dan sebagainya dikenakan kepada Nabi SAW. Dan Nabi tetap bersungguh-sungguh kerana dia faham, aku diutus, aku dilantik menjadi seorang Nabi, aku dilantik menjadi seorang Rasul adalah kerana perkara ini. Kerana untuk mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Kerana inilah aku diutuskan menjadi seorang Rasul. Itulah kerja seorang Rasul. Itulah maksud hidup seorang Rasul, iaitu membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni mengajak manusia kepada Allah. Jadi mari kita lihat bagaimana istiqamah bahasa Arab, bahasa Melayu, berterusan, konsistennya Nabi, cekalnya Nabi, semangatnya Nabi, sungguh-sungguhnya Nabi dalam menjalankan tugas baginda sebagai seorang da'i, sebagai seorang basyiran, pemberi berita gembira, sebagai seorang da'iyan, pendakwah, sebagai seorang nadhiran, seorang yang memberi ancaman kepada manusia. Jadi kita lihat bagaimana istiqamah dan cekalnya Nabi. Hazrat Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu dan Marwan radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari Madinah dalam kisah perjanjian Hudaibiyah untuk pergi menunaikan umrah. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis ini dengan sempurna sebagaimana yang akan dibentangkan dalam bab akhlak-akhlak yang menjadi sebab manusia mendapat hidayat. Dia ada cerita di belakang. Dalam hadis itu dinyatakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu berhenti di Wadi Hudaibiyah. Wadi Hudaibiyah. Budail bin Khudai bersama beberapa orang daripada kabilahnya Bani Khuza'ah telah datang. Mereka ialah orang yang paling cakna dan mengambil berat terhadap kebaikan Nabi SAW dalam kalangan penduduk Tihamah. Mereka berkata, kami datang daripada kabilah Ka'ab bin Lu'ay. Macam-macam tuan-tuan. Pada zaman Nabi SAW bermacam-macam kabilah dan bermacam-macam bangsa. Dan mereka mempunyai kehidupan mereka sendiri dan mereka mempunyai bahasa yang lain. Tapi bahasa yang asal mereka adalah bahasa Arab. Mereka berkata, kami datang daripada kabilah Ka'ab bin Lu'ay. Kabilah yang lain pula. Tapi tadinya kabilah Bani Khuza'ah. Dan Amir bin Lu'ay, Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay, adik-beradik. Mereka itu berhenti singgah di beberapa mata air di Hudaibiyah. Mereka bawa bersama-sama unta betina yang baru beranak bersama anak-anaknya. Dan ada unta yang hampir beranak. Mereka ingin memerangi kamu dan menghalang kamu daripada pergi ke Baitullah. Jadi Budail bin Warqa dan Al-Khuza'i dan bersama beberapa orang daripada Bani Khuza'ah telah datang berjumpa dengan Nabi. Bila Nabi keluar daripada Madinah, ini cerita perjanjian Hudaibiyah. Jadi kita lihat, kita baca bagaimana betapa berat sebelahnya perjanjian Hudaibiyah, dan mereka menekan Nabi SAW. Mereka memberi sogokan ataupun ugutan kepada Nabi SAW supaya Nabi meninggalkan dakwah Nabi. Jadi kita lihat, adakah dengan sebab ujian, berapa lama ujian yang Nabi akan kena. Kita baca insya-Allah berapa lama yang Nabi akan kena terhadap berat sebelahnya perjanjian Hudaibiyah ni. Sehingga kan mereka tekan, mereka ugut-ugut Nabi supaya Nabi meninggalkan dakwah Nabi. Adakah Nabi tinggalkan? Tidak. Di sini nak tunjukkan
istiqamahnya, cekalnya Nabi dan sungguh-sungguhnya semangatnya Nabi dalam berdakwah, dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kalau ujian yang sama yang dikenakan kepada Nabi terkena kepada kita, wallahu alam, sama ada kita meninggalkan agama ataupun tidak. Maka di situ ada sifat sabar. Dan satu lagi sifat yang lagi tinggi daripada sifat sabar, iaitu sifat tahammul. Sifat tahammul ni dia lagi tinggi lagi daripada sifat sabar. Apa beza sabar dengan tahammul? Sabar bila kita tidak mampu untuk membalas kezaliman. Bila ada orang buat kezaliman kepada kita, kita tidak mampu untuk membalas kezaliman tu. Kita boleh bersabar kerana kita tidak mampu. Tetapi tahammul, kita bila ada orang buat kezaliman kepada kita, kita mampu untuk membalas tetapi kita tak balas. Dalam keadaan kita mampu untuk balas tapi kita tak balas, itu lagi tinggi daripada sabar. Itulah dipanggil sifat tahammul. Dan itulah yang saya dan tuan-tuan semua kena usahakan. Bila Dajjal turun nanti, tuan-tuan, wal-iyazubillah, minta lindung daripada Allah. Semoga Allah Ta'ala matikan kita sebelum turunnya Dajjal. Okey. Jadi Budayl bin Warqa ini, mereka telah keluar berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati wahai Rasulullah, Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay yang datang daripada kabilahnya, mereka akan berhenti singgah di beberapa mata air di Hudaybiyah. Mereka bawa bersama unta-unta betina yang baru beranak bersama anak-anaknya, dan ada unta yang hampir beranak. Mereka ingin memerangi kamu dan menghalang kamu daripada pergi ke Baitullah. Nabi daripada Madinah, lebih kurang perjalanannya kalau kita sekarang ni 7 ke 8 jam. Betul Saya tak pernah pergi Mekah lagi. Tak pernah pergi Madinah, betul. Madinah ke Mekah lebih kurang perjalanannya 7 hingga 8 jam. Wallahu a'lam. Beritanya begitulah. Ceritanya, kisahnya, khabarnya sampai kepada saya daripada sahabat-sahabat kita yang pernah ke Mekah dan Madinah, lebih kurang begitu. Jadi ketika Nabi, zaman kita sekarang ni lah, zaman Nabi dulu wallahu a'lam, berhari-hari lah, berbulan-bulan lah dengan menggunakan unta. Unta jalan laju mana sangat kan. Dan banyak berhenti, unta banyak bagi minum, makan dan sebagainya. Lama masanya untuk pergi ke Mekah, daripada Madinah pergi ke Mekah. Jadi dalam perjalanan daripada Madinah ke Mekah itu, Nabi akan lalui satu tempat yang namanya Hudaybiyah. Akan lalui satu tempat yang namanya Hudaybiyah. Jadi mereka ni, Ka'ab bin Lu'ay dan Ammar bin Lu'ay ni, mereka dapat berita bahawa Nabi akan lalu ke situ untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Nabi akan lalu di situ. Jadi mereka merancang untuk menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budayl bin Warqa, mereka dapat tahu berita ni. Dan mereka adalah orang yang ambil cakna dan orang yang mengambil berat terhadap kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ambil cakna tentang Rasulullah, mereka bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hati-hati, kamu akan ditahan oleh Ammar bin Lu'ay dan Ka'ab bin Lu'ay untuk berperang. Mereka akan memerangi kamu. Jadi kita lihat apa yang mereka buat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya kami tidak datang untuk berperang dengan sesiapa. Ini yang berlaku, tuan. Ramai orang yang tak puas hati dengan Nabi. Ramai orang yang tak puas hati dengan sahabat. Ramai orang tak puas hati dengan Islam. Bukan zaman kita, zaman Nabi lagi. Kalau Nabi sebaik-baik manusia, sehebat-hebat manusia, sebaik-baik manusia, setinggi-tinggi manusia, seafdal-afdal manusia, lebih afdal lagi daripada Nabi-Nabi yang lain pun, ada orang tak puas hati, yang tak ada dosa, yang tak pernah buat salah, yang sentiasa melakukan kebaikan kepada manusia, yang rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Nabi ni tetap juga ada orang yang tidak puas hati dengan Nabi. Nabi buat salah apa? Nabi hanya keluar daripada Mekah, daripada Madinah nak ke Mekah. Apa salah Nabi?
Jadi lantas Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya kami tidak datang untuk berperang dengan sesiapa, tetapi sebenarnya kami datang untuk menunaikan umrah. Saya nak pergi umrah. Apa salah Nabi? Nabi pergi umrah. Sesungguhnya peperangan yang banyak telah melemahkan orang-orang Quraisy dan telah memudaratkan mereka. Jadi banyak bila ajak perang. Contohnya dalam peperangan Badar. Nabi pergi keluar daripada Mekah, keluar nak pergi berniaga. Bertemu dengan Abu Jahal, bertemu dengan Abu Lahab. Tak puas hati. Apa yang kata puas hati wahai Rasulullah? Halang Nabi, sekat Nabi SAW daripada pergi ke tempat berniaga. Halang Nabi. Jadi mereka halang. Maka tercetusnya daripada halangan mereka itu, daripada ketidakpuasan hati mereka itu, tercetusnya peperangan Badar. 313 orang sahabat berlawan dengan 1000 orang Quraisy. Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Nabi yang kalah ke orang yang kalah? Orang kafir yang kalah. Orang kafir yang kalah. Nabi dah cakap, sesungguhnya peperangan yang banyak telah melemahkan orang-orang Quraisy. Peperangan yang sebelum ni yang berlaku, peperangan Uhud, peperangan Badar sebelum ni yang berlaku, bukannya mereka menang, semuanya Nabi menang. Walaupun Uhud kita baca sejarahnya seolah-olahnya orang kafir yang menang, tapi sebenarnya tidak. Orang Islam yang masih menang. Nabi masih menang, Nabi masih mendapat kemenangan dalam peperangan Uhud. Apatah lagi dalam peperangan Badar, Allah bantu. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Mereka berperang dengan 8,000 malaikat. 8,000 malaikat, tuan-tuan. Orang Quraisy bukan berperang dengan 313 orang sahabat, mereka berperang dengan 8,000 malaikat. Allah cerita dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Kami telah membantu kamu dalam peperangan Badar, sedangkan kepada ketika itu kamu lemah, kecil. Yalah, nak pergi perang, nak pergi berniaga. Bawa apa? Mana ada bawa apa? Mana ada bawa kelengkapan untuk pergi perang? Orang nak pergi berniaga bawa apa? Mana ada bawa alat-alat untuk pergi perang? Mana ada bawa pelana? Mana ada bawa tombak apa semua? Tak ada. Pisau kecil ada lah. Nak pergi berniaga. Itulah yang dibawa pergi perang dalam peperangan Badar. Siapa yang menang? Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Allah kata kalau kamu nak, aku boleh hantar 3,000 malaikat. Cukup tak cukup? Allah tanya, cukup ke tak cukup 3,000 malaikat? Bala in tasbiru wa tattaqu, Allah kata kalau kamu terus bersabar dan kamu terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwirin. Kalau tak cukup 3,000, aku tambah lagi 5,000. Bi 5,000, 5,000. 5 campur 3, 8,000. Peranglah kamu dengan 8,000 malaikat. Malaikat bawa satu sayap pun dah cukup. Jadi Allah hantar 8,000 malaikat kerana nak muliakan Nabi SAW. Nabi kata, kamu jangan jadi pasal. Aku hanya nak pergi umrah. Kamu jangan jadi pasal. Selama ni bomba perang, bukan kamu yang menang. Kata, sesungguhnya peperangan yang telah berlaku sebelum ni melemahkan orang-orang Quraisy dan telah memudaratkan mereka. Sekiranya mereka ingin, aku akan memberi mereka satu tempoh masa. Dalam tempoh itu mereka hendaklah memberiakan daku dengan orang-orang Arab yang lain agar aku dapat dakwahkan mereka. Nabi tak terus berperang. Nak perang? Okey, jom kita perang. Tak. Nabi kata bagi masa. Nabi kata apa? Sekiranya mereka ingin, aku bagi peluang lah. Aku bagi peluang. Selama ni, sebelum ni pun, kalau berperang, bukan kamu yang menang, aku yang menang. Melemahkan kamu dan akan memudaratkan kamu. Okay, sekali ini, sebelum nak berperang, aku akan bagi masa kepada kamu. Sekiranya kamu nak, kamu ingin, aku akan memberi mereka satu tempoh masa. Tempoh apa? Dalam tempoh itu mereka hendaklah memberiakan daku dengan orang-orang Arab yang lain agar aku dapat dakwah mereka.
Maksudnya berbincang. Betul ke nak berperang? Okey, nanti dulu. Sabar dulu, biar aku cakap dulu apa yang aku nak cakap. Biar aku dakwah dulu kamu. Sebab jadi kita hari ni tuan-tuan, sebelum kita hukum orang, sebelum kita nak bawa orang ke muka pengadilan, kita kena dakwah dulu. Kena bagi masa dulu. Seperti mana yang Nabi buat. Tidaklah bila kita nampak terus cekuk bawa pergi balai. Tak. Jadi itu sebenarnya lah cara Nabi bukan begitu. Cara Nabi akan memalukan dia. Melainkan bila dah berkali-kali. Cekuk kali pertama, kita apa? Aku bagi nasihat. Dah, jangan buat. Tak boleh buat macam ni, tak boleh buat. 2-3 bulan, tersenyap lah. 2-3 bulan, mari lagi, buat lagi, cekuk lagi. Bagi nasihat lagi. Dakwah lagi, jom datang semayang. Datanglah semayang, insya-Allah lah. Mungkin siang kamu mencuri, malam kamu semayang. Lama-lama insya-Allah semayang kamu tu akan mencegah kamu daripada mencuri. Ataupun siang kamu semayang, malam kamu mencuri, lama-lama insya-Allah semayang kamu akan mencegah kamu daripada mencuri. Itu Nabi cakap. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mungkin nasihat itu yang kita boleh guna. Diam 2-3 bulan, mari pula curi lagi, cekuk lagi. Dakwah lagi. 3 kali cukuplah. Kali keempat barulah cukup bawa pergi balai. Cukup bawa pergi masuk penjara, cukup. Macam itulah. Itu cara Nabi. Sebelum nak berperang, sebelum nak menumpahkan darah, sebelum nak buat perkara yang lebih besar, Nabi dakwah dulu. Mereka ikut dakwah. Ikut tak apa, tak ikut. Dakwah lagi. Ikut tak apa, tak ikut. Dakwah lagi. 3 kali Nabi dakwah, baru Nabi akan minta bayar jizyah. Kalau baca dalam hadis, Nabi akan bayar. Ini selepas Islam pegang dunia. Nabi telah memerintah Mekah dan Madinah. Nabi telah bukan merintah, Nabi telah menguasai Mekah dan Madinah. Islam telah berkembang, Islam telah menjadi kuat. Bila Nabi nak tawan satu tempat, Nabi akan dakwah. Yang ikut tak apalah, dakwah lagi. Tak ikut tak apa, tak ikut, dakwah lagi. 3 kali Nabi minta bayar cukai. Tak bayar cukai, barulah Nabi akan isytihar perang. Bukannya Nabi pergi-pergi terus berang. Ini pula orang ajak Nabi berperang pun Nabi tak terus berang. Nabi bagi masa untuk mereka fikir. Nak bagi masa supaya aku dakwah. Kalau boleh dakwah, kalau boleh bagi masa supaya aku dakwah, aku dakwah. Kalau tidak, berperang. Jika aku menang ke atas orang-orang Arab itu, maka jika orang-orang Quraisy ingin masuk ke dalam agama Islam yang orang ramai telah masuk, maka mereka boleh melakukan demikian. Jika aku tidak menang ke atas mereka, yakni orang-orang Arab mengalahiku dan membunuhku, maka orang-orang Quraisy pasti mendapat kerehatan daripada memusuhiku. Jadi Nabi buat perjanjian, Nabi buat perbincangan. Kalau jika aku menang ke atas orang-orang Arab itu, maka jika orang-orang Quraisy ingin masuk ke dalam agama Islam yang orang ramai telah masuk, maka mereka boleh melakukan demikian. Aku dakwah. Kalau aku berjaya tawan hati mereka, aku menang. Kalau kamu nak masuk Islam, masuklah, aku terima. Tapi kalau aku kalah, jika aku tidak menang ke atas orang-orang Quraisy, ke atas mereka, yakni orang-orang Arab mengalahiku dan membunuhku, tak nak terima aku punya dakwah dan ajak mereka berperang dan mereka boleh menang dalam peperangan, maka orang-orang Quraisy pasti mendapat kerehatan daripada memusuhiku. Yalah, itulah musuh mereka yang sebenar. Orang Quraisy tak musuh dengan orang lain. Selepas Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi membawa agama yang baru, orang Quraisy hanya memusuhi Nabi SAW. Namun jika mereka enggan menerima tawaran ini, maka demi Allah yang nyawaku adalah dalam genggamannya, pasti aku akan perangi mereka demi agama ini sehingga kepalaku terpenggal dan agama Allah Subhanahu wa taala terlaksana. Jadi kalau kamu tak nak buat perbincangan, kamu tak nak deal dengan aku seperti macam ini, tak nak terima dakwah aku, nak juga berperang, tak ada masalah, aku boleh berperang. Tak takut ke selama ni berperang dengan peperangan macam-macam peperangan pun kamu kalah? Kalau nak berperang, aku tak ada masalah, boleh berperang, Allah akan bersamaku.
Nabi kata, sehinggalah kepalaku terpenggal dan agama Allah Subhanahu wa taala tersebar ke seluruh alam. Aku sanggup, Nabi kata. Nabi berani. Dalam kitab Tabarani juga melalui riwayat Hadrat Miswar dan Marwan dinyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, kesian kepada orang Quraisy, peperangan yang telah memakan mereka, yakni peperangan telah melemahkan mereka, tetapi mereka tetap masih mahukan peperangan. Sebelum ni dah berperang banyak perang dah, tapi kalah, sedih, lemah, habis semua. Ialah perang bukan dengan perang manusia, perang dengan malaikat. Bukan perang dengan manusia, perang dengan malaikat. Kalau nak lagi berperang, tak apa, tak ada masalah. Dia kata, yakni peperangan telah melemahkan mereka, tetapi mereka tetap masih mahukan peperangan, masih lagi nak berperang, walaupun mereka tahu mereka akan kalah. Apakah yang mereka akan rugi jika mereka membiarkan daku mendakwah orang-orang Arab yang lain? Nak takut apa? Biarlah aku buat dakwah. Maksudnya tuan-tuan, istiqamahnya Nabi, cekalnya Nabi, bersungguhnya Nabi dan semangatnya Nabi dalam mendakwah manusia kepada Allah, sehingga orang kafir, orang Quraisy isytihar perang dengan Nabi SAW. Jadi kalau kita, tuan-tuan, ada tak kita buat dakwah sampai tahap gitu, sampai orang benci, sampai orang angkat pisau dengan kita, sampai orang nak bunuh kita? Hentikan dakwah, kalau tak aku akan bunuh kamu. Tak ada. Alhamdulillah, zaman kita ni orang terima dakwah kita, orang terima ajakan kita, orang terima kita punya nasihat. Alhamdulillah, dengan siap nasihat kita tu mereka datang ke masjid. Alhamdulillah. Takut kena buat dakwah, takut kena ajak manusia kepada Allah, takut kena ajak manusia ke datang kepada masjid. Jika orang-orang Arab itu mengalahkan daku, itulah yang itu orang-orang Quraisy inginkan. Jadi kalau dakwah, mereka orang Arab tak nak terima. Orang Arab tak nak terima, dia akan bunuh aku. Dan itulah orang Quraisy inginkan. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepadaku ke atas orang-orang Arab itu, maka orang-orang Quraisy semua sekali boleh masuk Islam. Jika orang-orang Quraisy dia ingin menerima Islam, maka mereka boleh berperang denganku, sedangkan pada masa itu mereka sudah ada kekuatan. Kalau nak berperang, boleh berperang, tapi kena dengar dulu dakwah aku. Apa yang aku nak cakap, dengar dulu. Lepas tu kalau kamu nak terima, kamu terimalah. Masuk Islam. Kalau kamu tak terima, kita berperang. Tengoklah siapa yang menang. Kalau kamu menang, menanglah. Kalau kamu kalah, kalahlah. Tapi kalau ikut pengalaman sebelum ni, kamu kalahlah. Dan kamu dah lemahlah disebabkan peperangan sebelum ini. Apakah yang orang-orang Quraisy fikirkan? Demi Allah, aku akan berterusan berjihad menentang mereka demi kerana agama yang Allah Subhanahu wa taala telah utuskan daku membawanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadaku atau kepalaku ini terpenggal dari badanku. Sampai tahap macam tu. Maksudnya sanggup. Semangatnya Nabi SAW. Yang penting Nabi tidak tinggalkan dakwah Nabi. Bukan kerana ugutan, bukan kerana kekacauan, bukan kerana halangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy menyebabkan Nabi tinggalkan dakwah. Tidak sama sekali. Nabi tetap dengan istiqamahnya, Nabi tetap dengan kecekalannya, Nabi tetap dengan sungguh-sungguhnya, Nabi tetap dengan semangatnya dalam menjalankan tugas sebagai seorang rasul, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nak terima, tafaddal mashkura, peluklah agama Islam. Itulah yang aku suka. Kamu tak nak terima, kamu nak isytihar perang, tak ada masalah. Nak berperang, aku boleh berperang. Tapi kita lihat siapa yang menang. Kalau kamu berjaya penggal kepala aku sekalipun, aku tak ada masalah. Aku boleh korbankan nyawa aku. Yang penting kerana agama Allah Subhanahu wa taala, supaya agama Allah Subhanahu wa taala ini tersebar ke seluruh alam. Itulah semangat Nabi. Semangat inilah saya dan tuan-tuan semua nak kena tanamkan. Tapi sekarang ni kita bukan berperang. Kita bukan berperang pakai pistol, bukan, tidak tuan-tuan. Kita berperang apa? Perang nak memperjuangkan Islam. Islam hari ini dipijak. Nak memperjuangkan hak orang Islam. Hak orang Islam hari ini ditarik. Nak memperjuangkan apa dia? Nak memperjuangkan akidah orang Islam. Akidah orang Islam hari ini dicari-cari. Nak memperjuangkan
agama Islam nak memperjuangkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah hari ini dipijak-pijak. Nak memperjuangkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana larangan Allah hari ini dianggap remeh dan temeh dilakukan oleh orang Islam sendiri. Itulah yang kita nak memperjuangkan. Kita bukan memperjuangkan nak peluk ajak orang Islam peluk agama Islam, tidak. Kita nak memperjuangkan Islam, bagaimana kita nak bawa Islam ke dalam hati-hati orang Islam sendiri. Itulah yang berlaku pada zaman kita sekarang. Orang Islam meninggalkan masjid, orang Islam meninggalkan solat, orang Islam akidahnya tidak betul, orang Islam ramai yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perjuangan kita. Jadi tuan-tuan, kita carilah apa-apa jenis perjuangan pun yang memperjuangkan agama Islam kita. Banyak sudut. Ada orang yang dia berpolitik, cara dia memperjuangkan Islam dengan cara politik, pulanglah. Ada orang dia berdakwah, dia berceramah di masjid, caranya dia memperjuangkan Islam adalah dengan berceramah di masjid. Ada orang dia tabligh, cara dia memperjuangkan agama Islam dia bertabligh, menyampaikan, pergi rumah ke rumah, ajak manusia datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada mana-mana satu pun daripada syubhah yang memperjuangkan agama boleh menafikan syubhah yang lain. Sehingga kan seorang Bilal yang menjadi Bilal, kita tak boleh menafikan perjuangan dia. Saya punya dakwah yang saya boleh buat hanyalah Bilal. Azan adalah dakwah yang paling sempurna. Dengan dia azan, dengan niat, ikhlas, hati dia, suara dia sampai ke seluruh tempat di tempat dia ni, contohnya Masjid Tariq bin Ziyad ni, suara dia sampai ke seluruh Kempadan ini dengan niat semua orang Kempadan boleh datang sembahyang berjemaah. Itulah dakwah dia. Itu lah, kau jadi Bilal. Kau jadi Bilal. Setiap orang ada perjuangan masing-masing. Setiap orang ada cara masing-masing untuk dakwah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa cara sekalipun tuan-tuan, yang penting kita ada bahagian dalam memperjuangkan agama Islam, dalam membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa cara sekalipun, dengan perjuangan apa sekalipun, insya-Allah Allah akan kira kita ada bahagian kita, ada space kita di akhirat itu, insya-Allah. Mudah-mudahan begitulah. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, sedikit sebanyak perkongsian di antara Maghrib dan Isyak ini, moga-moga dapat memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan semua, dapat diamalkan dan dapat disampaikan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.